dan selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan lagi tajuk bab 7 perjuangan pemberi tempatan dalam bentuk penentangan secara bersenjata. Jadi hari ini kita akan belajar lagi dua orang tokoh, iaitu Syarif Masahor di Sarawak dan juga Tok Janggut di Kelantan. Baik, hari ini objektif PDPR kita pada hari ini, saya harapkan ada 4 objektif. Yang pertama, kamu dapat menyatakan sebab penentangan Syarif Masahor di Sarawak. Yang kedua, menjelaskan peristiwa penentangan Syarif Masahor di Sarawak. Okey, yang ketiga, menyatakan sebab penentangan Tok Janggut di Kelantan. Dan juga yang keempat, menjelaskan peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan. Okey, ada 4 objektif yang awak nak kena kuasai pada hari ini. Baik, mula-mula kita akan belajar dulu siapakah Syarif Masahor. Syarif Masahor ni murid-murid, nama sebenar beliau adalah Said Mashhur bin Muhammad Al-Shabab. Dia ni merupakan seorang pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang. Di gambar dia ni. Dia seorang pembesar lah. Dia ni telah dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin di Brunei. Jadi dia menjadi pembesar di Sarike lah. Dan sangat berpengaruh di kalangan orang-orang Melanau dan juga orang-orang Iban di Sungai Sekerang. Jadi dia memang terkenal lah seorang pemimpin yang amat berpengaruh di bagi orang-orang Melanau dan juga orang Iban di Sungai Sekerang. Kenapa Syarif Masahor menentang keluarga Brooke? Yang pertama, kerana Brooke mengambil wilayah Sungai Rajang. Yang kedua, Brooke telah membina kubu di Kanowit. Dan yang ketiga, Henry Steele mengambil alih kuasa pentadbiran Syarif Masahor di Sarike tadi. Ini antara 3 sebab kenapa Syarif Masahor menentang James Brooke. Ini saya akan lihat ni. Pada tahun 1953, kawasan Sungai Rajang diambil alih oleh James Brooke daripada Sultan Brunei. Jadi Syarif Masahor tadi dia telah pun kehilanganlah kuasa sebagai seorang pembesar dan tidak lagi berkuasa untuk memungut cukai. Jadi dia rasa tergugat. Syarif Masahor rasa tergugat. Lebih-lebih lagi apabila James Brooke telah membina sebuah kubu pertahanan di Kanowit ni di kawasan dia. Jadi pembinaan kubu ini telah mencabar Syarif Masahor sebagai pembesar di kawasan tersebut. Jadi Syarif Masahor pun telah membuat pakatan dengan beberapa orang pembesar Sarawak, antaranya Datuk Partinggi Abdul Ghafur di Kuching untuk menghalau James Brooke keluar dari Sarawak. Jadi berlakulah peristiwa penentangan pada tahun 1959. Kedua-dua pembesar ini telah menyerang kubu Brooke di Kanowit. Dalam serangan tersebut, dua orang kuat James Brooke iaitu Charlie Falk dan juga Henry Steele telah dibunuh oleh orang-orang Melanau di Kanowit. Pada tahun 1960 pula Syarif Masahor menyerang Kuching. Tapi akhirnya dapat ditewaskan oleh James Brooke. James Brooke dapat mengalahkan Syarif Masahor dan akhirnya Syarif Masahor telah dibuang negeri ke Singapura. Ini adalah sebahagian daripada peristiwa penentangan Syarif Masahor di Sarawak. Seterusnya kita akan pergi pula melihat seorang tokoh pejuang secara bersenjata, iaitu perjuangan Tok Janggut di Kelantan. Secara umumnya namanya yang sebenar adalah Haji Mat Hassan Panglima Munas. Orang panggil dia, gelaran dia adalah Tok Janggut. Tempat lahirnya di Kampung Sari, daerah Jeram, Kelantan. Sumbangannya adalah pejuang kebebasan Kelantan. Kenapa orang panggil dia Tok Janggut? Kerana beliau telah memelihara janggut sampai ke paras dada. Sampai ke paras dada. Dan beliau juga merupakan seorang guru silat, peniaga dan juga seorang tokoh agama yang terkenal di Kelantan yang menentang penjajahan British dan akhirnya dia juga terbunuh semasa menentang British. Baik, ini antara faktor-faktor penentangan Tok Janggut. Antaranya yang pertama, dia menentang peraturan tanah. Dalam peraturan tanah ni, petani-petani telah diwajibkan oleh British untuk membayar cukai. Jadi dia tak bersetujulah dengan peraturan tanah. Yang kedua, cukai-cukai yang dikenakan oleh British amat membebankan. Contohnya, pokok kelapa kalau berbuah 3 sen kena bayar pada British. Pokok pinang
1 sen. Sirip kena bayar 5 sen sejujung. Lembu, kerbau 20 sen seekor. Jadi pada masa itu kebanyakan barang-barang para petani telah dikenakan cukai yang menyebabkan mereka tidak puas hati. Seterusnya, Tok Janggut menentang British di Kelantan kerana kesan daripada British telah menyerang Turki, Turki Uthmaniyah. Jadi seruhan jihad orang-orang Islam pada masa itu untuk menentang British. Dan akhir sekali, sistem bayaran cukai menyusahkan. Pejabat bayaran cukai terletak jauh di bandar. Jadi sesiapa yang gagal untuk membayar cukai akan ditangkap dan juga dikenakan denda dan sebagainya. Jadi ini 4 faktor kenapa Tok Janggut menentang British di Kelantan. Okey, ini peristiwa penentangan. Pada 28 April 1915, Sarjan Cik Wan diarahkan menangkap Tok Janggut kerana dikatakan gagal membayar cukai. Tetapi Sarjan Cik Wan telah mati ditikam oleh Tok Janggut. Masa dia nak tangkap Tok Janggut tu, Sarjan Cik Wan telah pun dibunuh ataupun ditikam oleh Tok Janggut di rumahnya. Jadi kesan daripada itu, okey, Angkatan Tok Janggut telah menyerang Pasir Putih dan mengisyaratkan Pasir Putih bebas dari British. Maknanya Pasir Putih keluar daripada Kelantan. Dan dilantik Ungku Musa Jeram sebagai Raja dan Tok Janggut sebagai Perdana Menteri Pasir Putih. Okay. Kemudian tindakan British adalah British menawarkan $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Tok Janggut. Okay, dan akhirnya berlakulah peperangan dan Tok Janggut telah pun ditangkap dan terbunuh dalam serangan British tersebut. Okay, kesan bertangannya, Tok Janggut terkorban, jenazahnya digantung songsang terbalik dan akhirnya mayatnya dikebumikan di Pasir Pekan, Kelantan. Ini antara gambar-gambar Tok Janggut digantung, nampak ni. Dia telah digantung songsang di Kota Baru untuk tetapan masyarakat pada masa itu. Okey, saya rasa cukup untuk hari ini. Sekali lagi kamu boleh jawab dalam latihan yang diberikanlah. Okey, jumpa lagi pada masa yang berikutnya. Sekian, terima kasih.